اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Busut di hujung halaman tersegam besar macam tempayan yang tidak dibenarkan oleh Uda Sainah siapapun untuk mencebak dengan cangkul. Biarlah busut berkenaan di situ kerana ianya tidak pernah mengganggu sesiapa pun. Kalau anak cucu membawa kereta sampai ke tengah halaman pun tidak akan merempuh busut tersebut. Memang anak cucu Uda Sainah ni tak peduli sangat mengenai busut berkenaan. Biarlah busut itu tersergam di situ sampai bila-bila pun. Setidak-tidaknya, bapa ayam akan bertenggek menepuk-nepuk kepak sebelum berkukuk nyaring. Kadang-kadang Ludin Conggok akan sandarkan basikal pada busut itu apabila datang menjengah ke situ. Cerita pasal tentang busut ni ada satu rumah dekat Tanjung Malim. Lama gila, saya rasa dah lebih 10 tahun. Lebih dah, rasa 20 tahun pun. Dekat rumah dia memang ada busut. Di ruang rumah tu, ruang bukan dalam rumah lah. Kira macam balkoni rumah dia. Rumah, orang kata rumah murah kan. Dekat situ. Tak buang-buang dia. Tak apalah. Kalau siapa tahu boleh komen Baik, kita sambung. Kalau mahu terbang buluh berlebas atap, Ludin Conggok tetap meminta pada Uda Sainah. Mahu terbang sagu rembia juga akan meminta daripada Uda Sainah juga. Siapa lagi dia boleh meminta kalau bukan emak saudaranya Uda Sainah yang banyak buluh berlebas di baruh rumah. Sagu rembia juga tumbuh meliar di tubir sawah hingga menganjur ke dalam lopak. Lagipun, Uda Sainah memang mengharapkan Ludin Conggok membantu dia kalau menebas dusun durian dan menebang sagu rembia. Manalah Uda Sainah mahu menebang sagu rembia kalau tidak harapkan tenaga lelaki seperti Ludin Conggok. Bila-bila Ludin Conggok akan hayunkan kapak ke perdu pokok sagu rembia sampai tumbang terumban ke tengah lopak sawah. Ludin Conggok juga diharapkan memotong kabung sagu untuk dibawa ke tengah halaman biar ayam dan itik mudah memagut. Kalau Ludin Conggok tidak jengah ke rumahnya, Uda Sainah sendiri akan melaung ke rumahnya meminta untuk bantu kerja-kerja dia. Uda Sainah bukanlah menyuruh Ludin Conggok sesuka hati, tetapi dia tetap akan bayar upah juga. Kalau tak ada Ludin, mati akal aku ni. Gerutu Uda Sainah kalau anaknya Cikgu Manir itu merungut disebabkan emaknya bebankan Ludin Conggok demikian. Abang Ludin pun nak buat kerja dia juga, ujar Cikgu Manir yang mengingatkan emaknya disebabkan terlalu mengharapkan Ludin Conggok membantu. Aku ni bukannya suruh-suruh saja. Aku bayar upah dia, kamu tahu. Uda Sainah mencebik bibir disebabkan anaknya membebankan Ludin Conggok dengan kerja-kerja di rumahnya. Kadang-kala Abang Ludin tak ambil upah pun kan. Sengaja Cikgu Madir ungkit fasal Ludin Conggok yang jarang mahu menerima upah yang disogokkan kepadanya. Tahu sangatlah Cikgu Munir memang setia. Memang setia pula dah. Tahu sangat Cikgu Manir memang setia. Apa maksudnya setia ni? Setia ke dia typo? Saya bacakan dulu. Kalau siapa tahu boleh komen Tahu sangat Cikgu Manir memang setia. Kau salah juga Ludin Conggok mahu menerima upah kalau dia membantu Uda Sainah menebas dusun ataupun menebang pokok sagu rembia. Bukan takat emak saudaranya sendiri, tetapi dia tetap kenangkan suami Uda Sainah yang selamatkan dia semasa kecil-kecil. Tatkala dia mengidap angin pasang sampaikan telurnya membengkak, siapa lagi yang membantu kalau bukan andak jiman? Latu-latu bengkak. Main lagi latu-latu. Asal sahaja telurnya membengkak, nescaya Ludin Conggok akan menangis panjang malam sehingga umurnya 10 tahun pun. Ludin Conggok akan terjerit-jerit menangis tengah malam akibat angin pasang yang menyenak ke pangkal ari-ari. Memang rusuh emak dan ayahnya akibat angin pasang yang dihidapi oleh Ludin Conggok. Setelah diberitahu andak jiman, dia pun carikan 3 helai daun kecubung, disapukan dengan minyak kelapa dan didoakan pada minyak berkenaan. Baik, kat sini ada amalannya. Saya boleh baca ni, kita kongsikan sama. 3 helai daun kecubung, disapukan dengan minyak kelapa. Baik, dan dia membacakan doa ini. Ini bukan doa ni, macam mana?
Gembira Ali wal mal, hidup di alas, hidup di bawah, hidup dengan kata hu. Okey. Apa-apa komen lah. Tetapi Ludin Cogok tahu doa yang dibacakan oleh Andak Jiman bukan seperti yang dituturkan. Memang ada petua yang sengaja dirahsiakannya. Okey. Andak Jiman tidak akan berikan petua tersebut dengan tidak diturunkan secara tertib. Biarlah siapa pun yang menghafalkan jampi mantra ataupun doa yang ditulisnya pada buku catatan. Anaknya Cikgu Manil juga banyak menghafal jampi mantra dan doa yang ditulis oleh Andak Jiman. Tetapi dia tidak tahu langsung mengenai petua amalannya. 3 pagi saja disapu dengan daun kecubung itu. Sakit angin pasang Ludin Cogok ini, sakit angin pasang Ludin Cogok ini tidak lagi mengganggu. Sebab itu, dia sentiasa mematuhi apa sahaja yang disuruh oleh Uda Sainah, sekalipun Andak Jiman sudah pun lama meninggal dunia. Abang Ludin ni orang kanan emak saya, Ustaz. Sengaja Cikgu Manil mengusik tatkala memperkenalkan saya dengan Ludin Cogok yang sedang memunggah kabung sagu rembia ke tengah halaman. Kemudian kami pun sama-samalah masuk ke ruang tamu setelah diajak oleh Uda Sainah minum kopi dengan goreng cempedak. Isteri Cikgu Manil, iaitu Maimun, yang membeli buah cempedak di Pasar Ahad sebelum kami ke rumah Uda Sainah. Sampai petang saya di situ setelah diajak oleh Cikgu Manil menjengah ke kampungnya. Ketika inilah Ludin Cogok terjongol ke tengah halaman memunggah kabung sagu rembia yang ditebangnya di tubir sawah. Tatkala Ludin Cogok balik, saya melihat dia mencapai basikalnya yang tersandar di busut hujung halaman yang tersegam sebesar tempayan. Besar juga busut tu ya, ujar saya disebabkan busut berkenaan seolah-olah tempayan beras yang tertangkup. Nak saya robohkan, tapi mak tak benarkan, sahut Cikgu Manil kecewa disebabkan emaknya berkeras sangat tak nak busuk berkenaan dirobohkan. Kalau kereta Cikgu Manil undur dari tengah halaman, kadang-kala nyaris jugalah terasap pada busuk itu. Memang menghadang jalan sekiranya busuk berkenaan tidak dirobohkan juga. Tetapi Uda Sainah tidak mahu anaknya robohkan busuk tersebut kalau setakat menghadang kereta mahu masuk ke tengah halaman. Apa salahnya? Kereta diletakkan di luar pagar sahaja sekiranya busuk itu menghadang jalan. Marah benar Uda Sainah sekiranya Cikgu Manil ungkit juga mahu merobohkan busuk di hujung halaman itu. Kenapa ya sibuk sangat mahu robohkan busuk ni? Ludin Cogok tidak senang dengan sikap Cikgu Manil yang mahu meratakan halaman rumah dengan tidak bersebab. Kalau malam-malam berjalan nanti terlanggar, tegas Cikgu Manil seolah-olah busuk yang tersegam di hujung halaman itu mengganggu sesiapa sahaja. Hai mata aduh, takkanlah kamu tak nampak busuk tu? Gerutu Uda Sainah tersinggul asal sahaja mahu sebut robohkan busuk berkenaan. Memang busuklah Uda Sainah ni. Semenjak itu pula, Cikgu Manil tidak peduli lagi mengenai busuk yang boleh menyinggung perasaan emaknya. Kalau sebut mahu merobohkan busuk tersebut, samalah macam menghiris hati emaknya sendiri. Lebih baik Cikgu Manil tidak sebut apa-apa mengenai busuk yang boleh menyinggung perasaan emaknya. Lebih baik Cikgu Manil tidak sebut apa-apa mengenai busuk berkenaan selagi emaknya masih menunggu rumah pesaka peninggalan. Hinggalah Uda Sainah seringkali mengadu diserang penyakit lelah. Bimbang juga Cikgu Manil mahu meninggalkan emaknya bersendirian di rumah pesaka itu. Puas dia memujuk emaknya supaya berpindah ke rumahnya biar mudah dibawa menemui doktor. Adik-beradik yang lain juga mendesak emaknya supaya dapat kerawatan di hospital biar penyakit lelahnya dapat dikawal. Sewaktu di rumah Cikgu Manil inilah saya datang menjengah Uda Sainah. Dia sudah mula terasa segar sebaik saja mendapat kerawatan di hospital. Tetapi dia dinasihatkan juga dimasukkan ke wad biar dapat diuji darah dan kencingnya sampai doktor boleh tentukan ubat yang khusus bagi merawatnya. Doktor kata memang penyakit asma, jelas Cikgu Manil menunjukkan ubat-ubat yang dibekalkan oleh doktor. Tapi kan, keturunan mak dulu mana pula ada yang kena asma? Dia memberitahu selanjutnya. Dah tua, memanglah kena lelah, sahut Uda Sainah semacam tak bersetuju dia dibawa untuk mendapatkan rawatan di hospital. Rumah di kampung tinggallah nampaknya ya, ujar saya perlahan sengaja mengalih perbualan biar Uda Sainah tidak merungut berterusan. Uda tu minta Ludin Cogok tu tengok-tengok kan. Tersenyum Uda Sainah apabila disebut kampung halamannya.
Memang hati Uda Zainah tidak senang lama sangat meninggalkan rumah semata-mata mahu berubat di hospital. Kalau tidak disebabkan semua anak-anaknya mendesak, memang malas jugalah dia nak ke rumah Cikgu Manir ni. Tidak sampai 2 minggu pun. Terasa lama sangat dia terkurung hingga tidak berbuat apa-apa kerja. Lainlah kalau di rumahnya di kampung halaman. Uda Zainah ni boleh juga menarah rumput di hujung halaman. Sekiranya tak larat, mahu menebang buluh di baru kampung atau menyisip daun rembia, dia boleh juga memangkas pelepah pisang di kebun belakang rumah. Hei, macam-macam dia boleh lakukan kalau tidak ke mana-mana. Tetapi penyakit lelahnya semakin pasang hinggakan dia tidak boleh bangun tegakkan badan. Kelam kabut juga Ludin Cogok apabila melihat Uda Zainah tercungap-cungap dengan muka yang menjadi pucat. Sebab itu tidak bertangguh dia beritahu Cikgu Manir mengenai penyakit lelah Uda Zainah yang semakin pasang. Kerap kali juga Uda Zainah diganggu sesak nafas. Tetapi dia tidak mahu dibawa ke hospital. Dia akan menyuruh Ludin Cogok masuk ke hutan untuk carikan daun telinga beruk yang tergantung macam mangkuk tersangkut. Tahu sangat Ludin Cogok, di dalam daun berkenaan memang terdapat air yang bertakung. Dia akan bawa balik air bertakung dalam daun berkenaan untuk diberikan kepada Uda Zainah. Setelah meneguk air bertakung dalam daun telinga beruk itu, nescaya Uda Zainah akan segar semula. Tetapi semasa dia tercungap-cungap menahan sesak nafas yang menggasak ke dadanya, Ludin Cogok menjadi cemas tidak keruan. Sebab itulah dia menghubungi Cikgu Manir supaya beritahu adik-beradiknya yang lain. Bimbang juga dia. Kalau-kalau adik-beradik Cikgu Manir akan menyalahkan dia pula sekiranya bekerja ke hutan mencari daun telinga beruk dalam saat Uda Zainah yang sedang tercungap-cungap. Sebaik saja melihat keadaan emaknya termengah-mengah menahan ombak dada yang kencang. Lantas dia mengambil keputusan membawa emaknya ke hospital. 3 hari jugalah Uda Zainah terkejang di hospital sebelum dibenarkan balik ke rumah. Ketika keluar dari hospital itulah Cikgu Manir memujuk emaknya supaya menetap di rumahnya buat beberapa hari. Ludin Cogok pun tak boleh harap. Rungut Uda Zainah apabila kenangkan Ludin Cogok terburu-buru memberitahu Cikgu Manir pasal dia termengah-mengah diserang lelah. Abang Ludin tu dah banyak tolong kita lah, Mak. Pujuk Cikgu Manir tersengih-sengih menatap muka ibunya. Dia bukan tak tahu. Uda Zainah mencubit bibir disebabkan kesal benar dengan sikap Ludin Cogok yang terburu-buru. Ludin Cogok tu tahu sakit aku ni tak seberapa pun. Berulang kali diungkit Fazal Ludin Cogok tidak mahu ke hutan untuk ambilkan daun telinga beruk itu. Nak rasa sakit mak tak seberapa. Tapi kami nampak teruk. Maimun mencelah perlahan. Sebab itulah kami bawa mak berubat ke hospital. Dia cuba memujuk disebab, ya Allah, saya tak boleh kalau buat perempuan. Dia cuba memujuk disebabkan emak mentuanya memang mudah marah kalau dibawa berubat ke hospital. Ubat cara mana pun apa salahnya asalkan sembuh, betul tak? Saya pula ingatkan Uda Zainah supaya tidak ikutkan sangat kemahuan diri. Biar ustaz ni cuba cara dia ya. Lantas Cikgu Manir mendesak saya doakan emaknya sekalipun Uda Zainah sudah sembuh betul selepas mendapat rawatan di hospital. Disebabkan sudah beberapa kali saya menjenguk Uda Zainah di kampungnya, dia tidaklah membantah sangat tatkala saya meminta dia untuk bertenang. Sejak bertemu dengan saya ni memang Uda Zainah begitu mesra. Apalagi kalau Cikgu Manir berkawan baik. Ketika itu kebetulan pula saya ni berjiran dengannya kerana sama-sama menyewa rumah bersebelahan di daerah berkenaan. Tetapi rumah yang disewa oleh Cikgu Manir itu kerap kali diganggu bunyi tapak kaki berjalan asal sahaja tengah malam. Puas disuluh oleh Cikgu Manir, ruang dapurnya itu tidak pun kelihatan sesiapa yang berlegar di situ. Keesokan paginya, Maimun terkejut. Apabila bangun mahu menyediakan sarapan, dia melihat kesan tapak kaki berlumpur penuh di ruang dapur. Beberapa kali berlaku kejadian tersebut menyebabkan Maimun ketakutan. Dia mendesak Cikgu Manir berpindah sahaja dari situ. Tetapi di mana lagi mahu mencari rumah sewa di kawasan berkenaan yang berdekatan dengan sekolah Cikgu Manir mengajar. Kalau jauh dari sekolah, tentu terpaksa menaiki bas pula. Rumah sewa tersebut berdekatan dengan sekolah kepunyaan seorang Bengali yang banyak memelihara lembu. Memang saya kerap kali juga terdengar bunyi tapak kaki berjalan di sekeliling. Tetapi saya mengagak tentu lembu-lembu peliharaan Bengali berkenaan berkeliaran di tengah malam. Sebab itu saya bersama Kasan
yang bekerja di pejabat daerah tak peduli sangat pun dengan bunyi tapak kaki orang berjalan pada waktu tengah malam. Memang saya ni menyewa bersama Kasan di rumah bersebelahan dengan Cikgu Manir. Apalagi Kasan kalau sudah rebahkan badan ke katil, dia akan nyenyak tidur tanpa pedulikan apa-apa lagi. Apabila diberitahu oleh Cikgu Manir mengenai kejadian tapak kaki berlumpur memenuhi ruang dapur, Kasan macam tak percaya kerana tidak pun hujan semalamannya. Dari mana pula datangnya tapak kaki berlumpur itu kalau pencuri yang menyeroboh masuk? Sebab itu, Cikgu Manir, dia tak nak buat laporan polis. Apa lagi, tidak ada kesan dinding ataupun tingkap yang dikopak pecah.